Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna nazira lil 'alamin wa nawwar quluba ahlihi liyakuna tanwiran lil qari'in. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil rasulil akram الداعي إلى الخير الأعظم محمد ابن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur yang tidak terhingga kepada Allah. Malam ini merupakan pertemuan kita buat siri yang ke-52 yang mana kita akan melanjutkan lagi perbincangan berkenaan dengan beberapa fakta tentang perihal Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Malam ni kita akan fokus 3 sahaja kemusykilan yang kita akan rungkaikan, iaitu kemusykilan yang ke-11, yang ke-12 dan yang ke-13. Okay, kita lihat apakah kemusykilan yang 3 itu. Okay, kita lihat dalam nota ringkas yang sempat saya sediakan. Kita tengok kemusykilan yang ke-11. Okey. Ini adalah lanjutan daripada apa yang telah kita bincangkan pada minggu yang sebelum ini, pada siri yang ke-51 dan lanjutan juga daripada siri yang ke-50. Okay, yang ke-11, kisah Nabi Allah Isa ini yang pertama adalah tentang Nabi Allah Isa ini dia telah diutuskan kepada Bani Israel. Okey, kenapa ada kemusykilan? Okey, yang pertama, kita selalu kita sedia maklum bahawa kalau sebut Nasrani, mesti kita akan ingat ia berkait rapat dengan Nabi Isa. Kalau sebut Bani Israel, kalau sebut Yahudi, sebut Bani Israel, mesti kita ingat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Namun yang sebenar-benarnya Nabi Allah Isa itu adalah Rasul yang terakhir yang Allah utuskan kepada Bani Israel. Jadi Nabi Isa ini adalah Rasul kepada Bani Israel. Okey, kita dapatkan terlebih dahulu di manakah fakta yang mengatakan maklumat seperti yang kita telah katakan. Okey, surah pertama kita boleh buka dalam surah Al-Imran ayat nombor 49, muka surat nombor 56. Ya, muka surat nombor 56, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rusulan ila bani Israel. Dan dia, okey, dia dekat sini adalah merujuk kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Okey, macam mana kita boleh tahu ia adalah Nabi Isa? Sebab dalam ayat ni dia tak sebut nama tentang dia ni. Kita tak tahu siapa dia ni. Jadi tuan-tuan kena melihat ayat-ayat yang sebelumnya, iaitu kalau tuan-tuan tengok ayat nombor 48, okey, tengok ayat nombor 47, maka tuan-tuan akan mengetahui dia yang Allah masukkan Rasulah ni, seorang Rasul ni adalah merujuk kepada Nabi Allah Isa. Rujuk lagi ayat nombor 46, kita akan menemukan bagaimana Allah menceritakan Nabi Allah Isa ni semasa bayi, dia telah bercakap-cakap kepada manusia. So di antara yang dia cakap adalah ayat nombor 49. Isi kandungan ayat nombor 49 tu. Okey, kita tengok apa yang di lanjutan ayat dia. Okey. Lepas tu Nabi Isa, maksud dia itu Nabi Isa
Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia adalah Nabi Isa cakap. Dia adalah seorang rasul. Rasulah seorang rasul. Yang Allah hantar kepada siapa? Bani Israel. Nampak? Jelas disebut Bani Israel. Jadi ketika dia nak sampai kepada Bani Israel itu, dia akan kata, Anni qad ji'tukum biayatin min rabbikum. Sesungguhnya aku telah datang kepada kamu ni dengan membawa satu tanda, iaitu satu mukjizat daripada Tuhan kamu. Ayat 49 ni dia panjang lagi sebenarnya, dah panjang. Tapi saya ambil setakat min rabbikum. Kerana nanti kita akan ulang kembali ayat nombor 49 surah Al-Imran. Tapi di sini kita dapat fakta bahawa ada penyebutan Bani Israel. Jadi Nabi Isa adalah Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Okey, kita tengok satu lagi ayat lain di dalam Al-Quran. Kita tengok dalam surah As-Saff. Surah As-Saff, muka surat 552. Okay, sambil saya sebut, tuan-tuan dah boleh buka dah. Mushaf 552, surah As-Saff, surah yang ke-61. Jumpa, cari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ni ayat yang atas sekali, muka surat 552. Nabi Allah Isa, dia mengatakan, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ. Dalam ayat ini jelas ada penyebutan kalimah Isa. Dan ketika Isa, anak lelaki Maryam, dia qala, dia berkata, Ya Bani Israel. Kita jumpa jelas dalam ayat ini, Ya Bani Israel. Dia kata, wahai Bani Israel. Nabi Isa menyeru Bani Israel dengan panggilan nama gelaran mereka. Wahai Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu. Tugas aku musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Yang mana aku diutuskan kepada kamu oleh Allah untuk membenarkan, mengukuhkan kitab yang diturunkan sebelum ini, iaitu kitab Taurat. Jadi Nabi Allah Isa ini juga datang untuk untuk menambahkan lagi, mengukuhkan kebenaran kitab Taurat. Jadi kitab Injil yang Nabi Allah Isa dapat ni, ayat ni panjang lagi lah. Tapi saya ambil setakat Taurat saja. Jadi panjang lagi ayat dia, kena baca sampai habislah. Kerana kita hanya nak melihat fakta di dalam Quran, Nabi Allah Isa adalah Nabi Bani Israel. Okey, apa yang kemusykilannya juga? Okey, nombor satu, jelas dah. Memang Nabi Isa adalah Nabi kepada Bani Israel. Tapi kenapa kita kata Nabi terakhir? Sebab Nabi Isa adalah Rasul terakhir. Rasul terakhir di kalangan Bani Israel sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad. Okey, jadi kita lanjutkan lagi perbincangannya. Okey, kalau kita buka dalam ayat lain, contohnya kita ambil ayat, bukan ayat 6 ni, ayat 5 ni. Saya tersalah ni. Maafkan saya macam saya dah betulkan. Sekejap ya. Ayat ni Satno. Okey. Ayat ni tolong betulkan ya. Ini bukan ayat nombor 6. Tapi sepatutnya ayat ini bukan nombor 6 ya. Ayat ni sepatutnya dia adalah ayat nombor 5. Tukar ya. Sebenarnya dia ayat nombor 5. Tapi muka surat dia muka surat 551. Saya dah betul ke, cuma saya tak save code dekat sini ya. Ni padam ya, bukan 552 ya. 551 ayat yang ke-5. Okey, ayat yang ke-5 ni kenapa?
Okey, mari kita lihat ayat dia berbunyi wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani sampailah hujung ayat. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kita tahu kaum Nabi Musa ni siapa? Adalah Bani Israel. Sama macam Nabi Isa, Bani Israel. Tetapi Nabi Musa, dia tidak menyeru memanggil kaumnya dengan gelaran Bani Israel. Dia memanggil dengan istilah apa? Ya qaumi. Nampak tak perkataan? Dia kata dekat sini, dia kata ya qaumi. Nampak kan? Ya qaumi, wahai kaumku. Wahai, wahai, wahai kaumku. Dia panggil, wahai kaumku. Agak berbeza dengan panggilan Nabi Allah Isa kepada Bani Israel. Kalau kita tengok dekat ayat yang sebelumnya tadi, Nabi Isa, dia tak panggil wahai kaumku. Dia panggil wahai Bani Israel. Ada perbezaan kan cara menyeru Bani Israel. Okay, kenapa jadi macam tu? Kenapa Nabi Musa sebut ya qaum, wahai kaumku, wahai kaumku, tapi Nabi Allah Isa tidak menyebut seperti itu? Jawapan yang dikemukakan oleh Dr. Almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, okey, kerana uh, Nabi Allah Isa ini dia tidak mempunyai ayah. Dia berbeza dengan Nabi Isa. Okey, kalau seorang lelaki, dia akan dinisbahkan kepada kaum bapa dia. Okey, Nabi Musa, dia ada bapa. Bapa Nabi Musa tu siapa namanya? Namanya adalah Imran. Imran tu bukan surah Ali Imran tu. Tapi Nabi Musa ni bapa dia nama Imran. Jadi apabila bapa dia nama Imran, Imran tu pula adalah daripada Bani Israel. Jadi tentulah Nabi Musa dinisbahkan ia kepada bapanya, yang mana bapanya adalah Imran daripada Bani Israel. Jadi Nabi Musa ni pun adalah mengikut susur galur bapanya Bani Israel. Sebab itu dia ini sesuai untuk dikatakan kaum. Sebab kaum dia tu memang daripada Bani Israel. So bapa Nabi Musa pun, Imran tu pun daripada Bani Israel. Oleh itu Nabi Allah Musa memanggil kaumnya dengan wahai Bani Israel. Wahai kaum. Tapi Nabi Isa dia tak sebut macam tu. Dia hanya kata wahai Bani Israel kerana Nabi Isa tidak mempunyai ayah. Oleh sebab itu dia tidak dinisbahkan kepada Bani Israel. Sebab tu tak sesuai kalau Nabi Isa kata ya qaum, wahai kaumku. Kalau macam kita kata bangsa. Macam kita kata wahai bangsaku. Kan? Kita boleh kata kita boleh panggil orang wahai bangsaku kerana bapa saya Melayu. Contoh. So saya adalah anak kepada bapa saya yang Melayu. Maka saya boleh panggil bangsaku wahai bangsa Melayu. Itu contoh. Jadi dia ikut kepada bapa.
Jadi kalau bapa itu Bani Israel, maka anaknya itu Bani Israel. Maka sesuailah panggil wahai kaumku, wahai kaum lah. Tapi Nabi Allah Isa tidak. So dia tidak dinisbahkan kepada Bani Israel. Jadi dia tak sesuai uh, mengatakan wahai kaumku, sebab tu Allah kata, Allah guna ya Bani Israel. Itulah diulas oleh almarhum Dr. Salih Abdul Fattah dalam bukunya, muka surat 396. Dalam buku Arab lah, kita pernah tunjuk sebelum ni. Okey, selesai yang pertama, nanti ada soalan boleh tanya. Okey, kemusykilan yang kedua adalah kalau kita gabungkan dengan tajuk sebelum ini, dia akan jadi kemusykilan yang ke-12. Maknanya Nabi Isa ni banyak isu yang perlu diterangkan. Okey, yang ke-12 adalah Nabi Isa ni dia boleh ciptakan burung tau. Kita terjemah dia sebagai menjadikan. Tapi dalam ayat Quran tu bukan menjadikan, dia macam mencipta burung. Jadi persoalannya adalah Nabi Isa ni dia boleh cipta burung ke? Okey, macam mana kita boleh kata dia mencipta burung? Jadi kita kena dapatkan dulu ayat Quran tu, di mana rujukan dia. Okey, kita tengok ada dua surah. Okey, surah pertama kita tengok dekat surah Al-Imran, ya, muka surat nombor 40, ayat nombor 49, muka surat nombor 56. Tengok muka surat 56. Nabi Isa, Allah sebutkan mujizat dia apa? Banyaklah. Cuma saya dekat dalam nota ni, saya potong, saya ambil setakat ni saja. Sebenarnya dia panjang lagi. Sebab kita nak kaitkan dengan mukjizat berkenaan dengan burung tu. Jadi kalau kita baca ayat lengkap, ni ayat ni kita dah baca dah tadi. Betul tak? Wa rusulan min rabbikum tadi dah jumpa dah. Jadi sambunglah. Dia kata apa? Anni akhluqu lakum minatin. Nampak tak perkataan? Nampak tak perkataan sekejap tu? Perkataan sekejap. Nampak tak perkataan akhluqu dekat sini? Yang saya bulatkan dengan warna biru ni. Perkataan akhluqu. Akhluqu ni kan kaitkan dengan perbuatan khalaqa. Kita kan tahu Allah itu mempunyai nama apa? Al-Khaliqun. Betul tak? Allah tu adalah Khaliq. Itu Khaliq. Kenapa pula ada tanda tu je? Sekejap ya. Mana pemadam dia? Okey, nampak tak perkataan akhluqu sano. Nampak perkataan akhluqu dia kan sama dengan perkataan khalaqa, yakhluqu. Jadi Nabi Isa kata ini akhluqu, sesungguhnya aku telah menciptakan untuk kamu daripada tanah kahayati seperti at-tayri, iaitu burung. Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Jadi kalau kita baca terjemahan dia, dia kata, kita ambil daripada yang mana? Kita ambil daripada yang tulisan kuning ni lah. Ini sudah bolkan tu. Okey, dia kata apa? Aku boleh membuat. Kita terjemahannya dah nampak macam tak muskil lah. Kan sebab kita terjemah membuat. Tapi kalau diterjemah secara harfiah, iaitu aku boleh menciptakan lah perkataan khalaqa tadi tu. Aku boleh menciptakan, membuat untuk kamu daripada tanah seakan-akan bentuk burung, dia kata. Daripada tanah tu aku boleh buat macam burung. Kemudian aku tiup burung itu, lalu ia pun aku tiup tanah itu, lalu ia pun menjadi seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Okey, kita baca satu lagi ayat. Kita tengok dekat dalam ayat nombor ayat surah Al-Maidah ayat nombor 110, muka surat 126. Apa Allah kata? Ayat dia panjang juga, cuma saya ambil setakat tayran biizni. Okey, yang ini kita pendekkanlah, kita terus pergi kepada dekat sini. Okey, Nabi Isa ni dia kata, ayat ini sebenarnya Allah mengingatkan
nikmatkan kepada Nabi Isa. Dalam surah Al-Maidah Allah mengingatkan nikmat Allah bagi kepada Nabi Isa tu. Allah mengatakan wa idh takhluqu. Sekali lagi kita jumpa perkataan apa? Perkataan takhluqu. Khalaqalah, menciptakan. Sebab kita pun tahu Allah tu menciptakan, macam ayat surah Iqra kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Jadi Allah kata dan engkau takhluqu, menciptakan, minatini kahayati at-tayr biizni fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Tengok terjemahan ayat dia supaya kita nampak dengan lebih jelas. Okey. Kita ambil dekat mana ni kita nak ambil ni? Okey, kita ambil dekat teruslah kita ayat dia teruskan lagi. Okey. Ni. Dan ingatlah ketika engkau, itu Nabi Isa, membuat suatu bentuk, membuat, dekat dalam terjemahannya dia dah okeylah, tak keliru lagi lah sebab kita terjemah dia membuat. Tapi kalau terjemah harfiah tadi tu mencipta satu bentuk daripada tanah, menggunakan tanah seakan-akan bentuk burung dengan izinku. Kemudian engkau tiup pada tanah itu, lalu bentuk burung itu jadi seekor burung yang benar-benar burung yang hidup dengan izinku. Faham tak maksudnya? Okey. Jadi sebenarnya kalau dibincangkan, perkataan khalaqa ni sama ada takhluqu ataupun yang tadi tu sama ada akhluqu. Okey, sekejap. Okey, kita mana pemadam dia? Saya okey. Okey. Akhluqu ni tuan-tuan ya. Okey, tuan-tuan kena salinlah ya. Penggunaan kalimah khalaqa ni dia boleh merujuk kepada dua sudut. Perkataan khalaqa ni boleh merujuk kepada dua sudut. Sudut yang pertama adalah menciptakan sesuatu yang memang tidak ada bentuk. Maksudnya menciptakan sesuatu yang betul-betul baru. Sebelum ni tak ada pun benda tu. Maka kalimah khalaqa tu boleh merujuk kepada menciptakan sesuatu yang sebelum ni tidak ada. Tak pernah ada bentuk, tak pernah ada gambaran dia. Itu makna pertama. Makna yang kedua, perkataan khalaqa boleh digunakan untuk merujuk kepada mewujudkan sesuatu yang diambil daripada suatu yang lain. Faham tak maksudnya? Maksudnya perkataan khalaqa ni yang kedua, dia digunakan untuk mengatakan ijadu syai' minasyai'. Contohnya macam ni. Macam kita nak buat kerusi. Okey, kita menggunakan kayu. Kita guna kayu, daripada kayu tu kita buat kerusi. Kita cipta tak kerusi? Kita ciptalah kerusi tu. Tetapi menciptakan kerusi itu daripada sesuatu yang lain. Daripada kayu. Contohnya ada kayu jati. Kita telah ciptakan kerusi. Itu adalah yang kedua. Tapi kalau yang pertama tu yang mencipta kayu tu. Kayu sebelum ni tak ada kayu jati tu. Maka Allah pun ciptakanlah pokok kayu jati tu. Asalnya pokok tu tak ada, memang tak ada kayu jati tu. Maka itu adalah khalaqa juga. Jadi khalaqa yang ada dalam ayat konteks kisah Nabi Isa ni bukan dia menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Tetapi dia makna yang kedua tu.
dia menciptakan sesuatu yang dah ada, iaitu tanah. Tanah tu. Tanah tu dah ada. Siapa cipta? Allah cipta tanah tu. Tapi tanah yang Allah ciptakan tu, Nabi Isa tukar dia menjadi bentuk burung yang hidup. Itulah maksud penggunaan perkataan akhluqu ataupun jakhluq. Ataupun kita boleh, kalau dalam bahasa kita, maksudnya yang kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Dia kata makna at-tahwil lah. Maksudnya tukar. Tanah ditukar menjadi sesuatu yang lain. Itu perkataan penggunaan yang kedua. Okey, saya dah selesai. Saya tak perlu ulas panjang. InsyaAllah boleh faham. Okey. Jadi, kita lanjutkan satu lagi perbincangan kita pada malam ni. Saya pendek saja sebab ada banyak note yang saya nak kena sediakan. Esok kan ada kelas lagi dan sebagainya. Jadi saya nak kena ambil waktu menyiapkan beberapa macam ya. Sekejap. Mana pula dia punya pemadam dia ni? Dah jumpa dah. Okey. Kita teruskan kemusykilan yang ketiga, iaitu pendukung setia Nabi Isa. Ingat tak, siapa tahu apakah gelaran yang Allah panggil di dalam Al-Quran pendukung setia, pengikut setia Nabi Allah Isa ini? Siapa tahu disebut dengan gelaran apa? Warin. Al-Hawariyun. Okey, benar. Jazakillahu khairah. Okey. Kenapa dengan mereka ni? Okey, sebenarnya ingat tak mereka pernah meminta hidangan daripada langit? Kenapa mereka nak minta hidangan dari langit tu? Kalau kita baca ayat tu, akan menunjukkan seperti mereka meragui kekuasaan Allah. Sedangkan mereka telah mengaku beriman. Kenapa mereka nak tengok hidangan tu depan mata turun daripada langit? Mereka nak tengok depan mata tu. Jadi kita kena bincangkanlah. Okey. Yang pertama, kita kena tengok dulu dalam surah Al-Imran. Muka surat 52, ayat 52 dan 53. Muka surat 56 dan 57. Kita akan menemukan bagaimana golongan Al-Hawariyun ini telah menyatakan mereka ini adalah seorang yang Islam dan beriman. Okey, kita baca ayat nombor 52 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Maka ketika Nabi Isa menyedari akan kekufuran mereka, iaitu kaum Yahudi, ke Bani Israel itulah. Qala man ansari ila Allah. Nabi Isa pun berkata, dalam ramai-ramai kamu ni, siapa yang nak menjadi penolong-penolong agama Allah? Lepas tu qala al-hawariyun. Kita jumpa perkataan al-hawariyun dekat sini. Sebab tu dalam Quran jumpa al-hawariyun, dia memang kesemuanya merujuk kepada pendukung setia Nabi Allah Isa. Istilah al-hawariyun. Maka golongan al-hawariyun, dia saya terlupa, dia pun berkata sebenarnya, saya tertinggal terjemahan dia. Saya tertinggal terjemahan dekat ayat ni. Saya tertinggal terjemahan dia dekat sini. Ibu tengok ya. Dekat sini. Saya tertinggal terjemahan qalal hawariyuna. Saya tertinggal terjemahan tu sebab dia di antara dekat sini. So saya tertinggal dekat sinilah. Ni. Selepas Nabi Isa tanya siapa yang akan menjadi penolong-penolong Allah ni? Sepatutnya terjemahan dia, golongan Al-Hawariyun itu berkata. Saya tertinggal
terjemahan ayat orang Hawariyun itu berkata. Itu saya tertinggal. Jadi Al-Hawariyun itu kata apa? Nahnu ansarullah. Itu pun tertinggal satu lagi. Dia tertinggal juga dekat sini. Dia kata apa? Sesungguhnya kami adalah penolong-penolong Allah. So golongan Al-Hawariyun ni mereka kata, kamilah penolong-penolong Allah. Mereka kata. Lepas tu baru mereka kata, amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Tengok, mereka mengaku mereka beriman kepada Allah. Wasyahad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami ini benar-benar menjadi seorang Islam. Ini ayat nombor 52. Kita dapati Al-Hawariyun ini telah mengaku mereka beriman dan mereka sendiri meminta supaya ada saksi menyaksikan bahawa mereka itu adalah Islam. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok ayat nombor 53. Okey, yang ni tak apalah. Ni kita tinggalkan. Kita nak tengok sekejap ya. Kita nak tengok Allahu Akbar. Kita nak tengok sekejap puan ya. Bagi saya sedikit waktu, saya nak padam ni sebenarnya. Pemadam ni tak jumpa pula. Hilang pula pemadamnya. Allahu Akbar, dicala pula. Okey, tak apalah. Okey, kat sini jumpa dah pemadam dia. Okey. Kita terus kepada ayat yang okey, setakat ni sudah jelas, boleh nampak ya ayat yang saya paparkan Okey, tengok surah Al-Maidah ayat 111 sampai 115. Dekat sinilah topik perbincangan dia. Muka surat 126 dan 127. Okey, ringkasan dia begini. Okey ya. Ayat 111, Al-Hawariyun telah mengaku mereka beriman. Ayat 12 sampai 113 surah Al-Maidah, mereka telah menyatakan 4 sebab kenapa mereka nak hidangan itu turun dari langit. Sedangkan kita tahu mereka dah mengaku beriman. Tapi kenapa nak tengok hidangan tu depan mata mereka? Lepas tu ayat 114 Al-Maidah, Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya hidangan tu turun. Lepas tu ayat 115, Allah kata, Allah meminta aku janji daripada Al-Hawariyun untuk mereka kekal beriman kepada Allah setelah mereka dapat lihat depan mata mereka tentang hidangan dari langit itu. Okey, ni dia punya cakap alif melihat kepada ayat Quran yang ada lah. Okey, kita tengok ayat Quran ni secara penuh. Inilah. Jumpa ya. Yang mana Al-Hawariyun kata an aminu bi wa bi rusuli. Dia kata apa? Amanna wa syahad bi anna muslimun. Kami telah beriman dan saksikanlah. Sama seperti ayat yang dalam surah Ali Imran tadi tu. Okey. Kemudian mereka pun minta kepada Nabi Isa. Dekat sini dah permintaan mereka. Ini penting untuk faham dekat sini. Dia kata apa? Hal yastati'u rabbaka. Ini perbincangannya. Dia kata apa? Dia kata, dapatkah Tuhanmu menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit? So, dapatkah Tuhanmu? Perkataan dapatkah Tuhanmu ni kan bentuk persoalan. Persoalan ni macam, kalau kita baca terjemahan, macam mereka ni ragu-ragu tentang Allah Ta'ala berkuasa boleh buat apa saja. Lepas tu kalau soalan tu dia kata, dapatkah Tuhanmu menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit? Macam yastati' ni macam, mampu ke Tuhan kamu nak menurunkan hidangan dari langit? Itu dia punya kemusykilan dia. Kalau baca sepintas lalu, macam ada keraguan kekuasaan Allah tu, tapi sebelum ni mereka dah kata mereka beriman. Jadi adakah mereka tak beriman? Di sini perbincangannya. Okey, pertama, tuan-tuan ya, kita ni sebenarnya dalam
dalam bacaan maksudnya macam ni. Ada satu jenis qiraat lain, jenis bentuk baca pernah belajar kan qiraat kan. Ada satu qiraat lain, dia kejap ya. Ada satu qiraat lain, ia tidak baca huruf ya. Dia tukar jadi huruf ta. Ada qiraat yang baca hal tastati'u. Dia ubah huruf ya jadi huruf ta. Betul. Ni pun boleh baca. Hal tastati'u. Ni pun qiraat yang lain, huruf ta, tetapi rabbuka dia kena tukar menjadi rabbaka. Rabbuka tu dia baris sabdu di atas. Kalau dia tukar ta, mesti ba tu sabdu di atas. Dia akan bunyi macam ni. Hal tastati'u rabbaka. Boleh faham tak? Ini macam jenis bacaan Al-Kisai. Kalau jenis salah satu bentuk bacaan daripada Al-Kisai, dia akan bunyi hal tastati'u rabbaka. Jadi kalau terjemahan al-tati'u rabbaka, ia membawa maksud, adakah engkau mampu untuk bertanya kepada Tuhanmu? Jadi kalau baca bentuk qiraat lain, dia akan berbunyi, mereka meminta kepada Nabi Isa supaya Nabi Isa meminta kepada Tuhan mereka. Dia kalau yang macam tu, tak ada masalah lah. Kan? Mereka cuma mengatakan, soalan mereka katakan, mereka kata, maknanya hal tastati'u ni, ta ni merujuk kepada Nabi Isa. Contoh macam ayat macam ni. Ni kan dapatkah Tuhanmu? Kalau qiraat macam ni, dia akan bunyi, dapatkah engkau, ataupun maksudnya, adakah engkau mampu untuk meminta kepada Tuhanmu? Itu qiraat pertama. Tetapi kita menggunakan qiraat yang paling banyak digunakan, bacaan dia hal yastati'u rabbuka. Hal yastati'u rabbuka ni qiraat macam Ibnu Kathir, qiraat Nafi', qiraat Ausim. Itulah. Jadi kalau kita baca hal yastati'u rabbaka, inilah terjemahan dia. Dapatkah Tuhanmu? Dia menimbulkan kemusykilan lah. Dia akan menimbulkan iskal dekat situ. Kemusykilan dekat situ lah. Okey. Cara nak faham dia, okey, yang qiraat tadi saya tinggal lah ya. Saya tak nak pening-pening qiraat tu. Okey. Kalau kita baca qiraat yang ni, qiraat kita baca hal yastati'u rabbuka ni, okey, para ulama kata, cak saya padam para ulama mengatakan, perkataan yastati'u dekat sini bukan bermaksud dapatkah ataupun mampukah, tetapi yang dimasukkan pada yastati'u dekat sini adalah yastati'u tu bukan bermaksud kuasa. Yastati'u ni dapatkah Tuhanmu? Maksudnya dapatkah ni macam dia merujuk kepada mampu ke? Faham tak? Maksudnya mampulah. Yastati'u ni mampu. Dapatkah tu adakah mampu? Okey, mampu. Jadi kalau ayat tu berbunyi, adakah Tuhanmu mampu? Merujuk kepada perbincangan kita lah, kemusykilan. Takkanlah mereka tak percaya Allah tu boleh buat apa-apa kan? Okey, ada ulama mengatakan, perkataan yastati'u tu bukan merujuk kepada kekuasaan, al-qudrah ataupun kemampuan. Tapi ayat tu sebenarnya adalah nak merujuk kepada apa? Pengabulan.
al-istijabah. Faham tak maksudnya al-istijabah? Ha, pengabulan. Maksudnya adalah Tuhanmu ini dapat kabulkan tak? Dapat mengkabul tak untuk meminta diturunkan hidangan. Ini sudut pertama untuk merungkaikan kemuskilan tadi tu. Dia kata bukan yastati'u tu merujuk kepada perbincangan Allah tu mampu ke tak mampu. Tetapi merujuk kepada persoalan boleh tak Allah kabulkan kalau minta hidangan dari langit. So bahasa dia agak lembut dan tak nampak macam ragu kekuasaan Allah tu kan. Okey, itu sudut pertama. Ada para ulama pula kata sudut yang kedua, ayat ni memang ayat dia tu tak boleh, memang ayat dia jelas. Ayat dia jelas merujuk kepada yastati'u tu adalah membincangkan tentang kemampuan Allah. Tentang kemampuan Allah. Sudut yang kedua, para ulama kata, tak apa, memang ayat itu pendukung setia Nabi Isa tu memang mereka bertanya tentang kemampuan Allah. Memang mereka bertanya tentang kekuasaan Allah. Kan? Mereka kata, sebab apa mereka sanggup bertanya seperti itu? Kerana iman mereka yang belum lagi sempurna. Maknanya iman tu dah ada dah, tapi belum solid lagi. Sebab itu mereka bertanya secara jelas, dapatkah, maksudnya mampukah Tuhanmu menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit? Memang mereka mentafsirkan secara zahir ayat. Jadi bukan, memang mereka ragu tentang kekuasaan Allah tu, tapi bukan ragu yang macam tak percaya langsung. Tetapi ragu dekat situ ada di sudut keimanan mereka yang belum lagi mantap. Macam tu. Iman mereka yang belum lagi mantap. Okay. Sebab apa? Sebab mereka beriman kepada Nabi Isa, betul tak? Sebab tu mereka sanggup pada ayat Ali Imran tadi kan mereka kata, kamilah akan jadi penolong-penolong Allah. Betul tak? Maknanya mereka dah percaya Allah tu. Mereka percaya Nabi Isa tu. Okey, mereka ni dah tahu Nabi Isa boleh buat apa. Nabi Isa kan ada mukjizat kan? Dia boleh jadikan burung daripada tanah jadi burung yang betul. Mereka nampak Nabi Isa mampu buat. Mereka tahu Nabi Isa ada kemampuan untuk menyembuhkan orang mati, menghidupkan orang mati. Nabi Isa mampu mengelokkan kalau orang yang buta daripada kecil, boleh elokkan penyakit sopak, boleh elokkan penyakit kusta. Nabi Isa tu mereka nampak, itu dekat Nabi Isa. Tetapi mereka nak tengok depan mata mereka sendiri. Sebab yang tadi tu Nabi Isa yang dapat keizinan dari Allah boleh ada mukjizat tadi, tapi mereka sendiri mereka nak tengok depan mata mereka. Waktu mereka bertanya, tapi bertanya dekat sini bukanlah mereka meragui Allah Ta'ala tu tiada langsung kemampuan, tetapi mereka ni dari sudut keimanan mereka yang macam belum lagi solid lah, belum lagi mantap. Sebab itu dalam ayat ni Nabi Isa tegur. Nampak tak? Nabi Isa kata apa? Ittaqullah. Nabi Isa kata, bertakwalah kamu kepada Allah. Nabi Isa macam terkejut dengan permintaan mereka tu. Menunjukkan yang Nabi Isa kata bertakwa kepada Allah, maksudnya takutlah kamu kepada Allah ni, menunjukkan bahawa mereka memang tanya maksud dia macam tu. Sebab tu isyarat dia kat sini, bertakwalah kepada Allah tu.
Maksudnya Nabi Isa memahami pertanyaan mereka tu yang merujuk kepada ada keraguan tu. Okey. Jelas ya? Okey. Kemudian setelah Al-Hawariyun ni dengar Nabi Isa ingat macam mereka ni tak percaya langsung kepada Allah tu kan, maka mereka pun memberilah justifikasi. Mereka pun bagi tahu sebab apa. Itu yang saya kata tadi ada 4 tadi tu. Kenapa mereka terangkan? Sebab tadi Nabi Isa dah kata pada dia orang, bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu benar beriman. Kau ni macam ragu-ragu tentang kuasa Allah kan. Lepas tu mereka jawablah, kami ni sebenarnya hanya ingin, pertama memang mereka nak makan. Pertama. Yang kedua, sebab mereka nak hati jadi tenang. Bila mereka dapat depan mata tu, hati mereka lebih tenang sangat. Okey, pertama yakinlah. Yang kedua, mereka nak tahu betul ke Nabi Isa ni telah bercakap benar. Dia itu adalah pesuruh dari Allah. Kalau dia pesuruh dari Allah, tentu dia minta Allah akan bagi. Lepas tu yang keempat, dia orang cakap, mereka nak tengok sendirilah kekuasaan Allah Ta'ala itu. Inilah empat sebab kenapa mereka meminta hidangan. Jadi, kemusykilannya di mana? Kita katakan, kalau ikut Dr. Salah Abdul Fattah Khadi, dia pegang kepada pendapat iman mereka belum lagi sempurna. Kebanyakan ulama sebut macam tu jugalah. Dia ialah kan berbeza dengan orang yang dah lama. Kan, tapi orang yang baru, jadi iman dia mungkin belum lagi mantap. Itulah selesailah tentang perbincangan kita pada malam ni. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, yang ni kita boleh tengok ya, 4 tujuan tu saya telah nyatakan dekat nota tu. Okey, akhirnya Allah turunkanlah hidangan tu ya. Hidangan tu memang turun betul. Okey, itu saja yang mampu kita bincangkan. Ingatkan macam sekejap je, panjang juga rupanya. Okey, dekat hampir juga 45 minit lah. Okey, ada apa soalan ke? Saya tengok ada soalan tu tanya tu. Tengok dah soalan tu. Alright. Permintaan hawa ni macam permintaan bersama ke ya Allah suruh potong. Ya, jawapan dia betul. Nabi Allah Sulaiman memang pernah minta kepada Allah untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Bukan kerana Nabi Ibrahim itu ragu-ragu, tetapi adalah untuk contohnya dia dah yakin 100% dah, tapi nak jadi 200% lagi. Jadi akhirnya Allah tunjukkan dengan dia potong sembelih 4 ekor burung itulah, untuk memberikan ketenteraman, ketenangan hati yang ada pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Selesailah kita perbincangan malam ni. Jadi kita akan buat sekali lagi ya. Saya nak bawa satu lagi kelas hari Rabu ni. Esok kita bincang tajuk munafik. Yang ni kita nak bincang hari Rabu ni. Kita nak buat kelas tambahan bagi tajuk ni. Sebab minggu depan tu kita dah tak ada kelas bincang tentang fakta ni. Maknanya hari Rabu akan datang, lusa tamatlah pembelajaran kita ni. Habislah satu kitab. Minggu depan tu saya nak guna untuk pengajian yang lain. Baik. Minggu depan kita akan belajar merungkaikan kemusykilan yang ke-14, iaitu Nabi Isa dia pernah sebut nama Nabi Muhammad tu dalam surah Saf dengan nama Ahmad. Kenapa disebut dengan nama Ahmad sedangkan kita sedia maklum Nabi Muhammad ni namanya Muhammad. Okey. Kemudian kita akan bincangkan tentang kemusykilan yang berikutnya adalah tentang bagaimanakah Allah mewafatkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam.
bukan mewafatkan. Maksudnya adalah kita akan bincang nanti macam mana Allah macam bawa dia naik ke langit tu. Kemudian kita akan bincang lagi tentang apa yang berlaku sebenarnya pada malam ada seorang lelaki yang ditukar ganti dengan Nabi Isa secara disalib. Apakah kejadian pada malam itu? Kemudian ada banyak lagi. Sebab dia ada lagi, kita akan bincang tentang Nabi Isa turun dari langit akhir zaman bagaimana. Itu yang terakhir sekali. Maknanya kita cuba, Rabu ni kita cuba habiskan 4 kemusykilan, insya-Allah. Kita sasarnya begitulah, tapi kalau ada lagi nak bincangkan, kita kena buat sekali lagi kelas lah. Moga-moga dapat banyak manfaat pengisian kita pada malam ini. Baik, saya ucapkan jazakumullah khair. Kita jumpa lagi pada pada hari Rabu akan datang. Saya nak buat kelas tambahan. Juga merangkap kelas gantilah. Yang mana-mana kita ada tertinggal. Sebab kita cuba nak habiskan semua silibus sebelum masuknya bulan Ramadan. Kerana lepas Ramadan, kita akan susun pula pada tajuk-tajuk yang lain. InsyaAllah memang sebelum Ramadan ni banyak pembelajaran yang kita akan tamatkanlah. Contohnya fakta tentang Rasul akan tamat. Lepas tu cerita tema tentang munafik akan tamat. Yahudi akan tamat. Itu di antara tajuk yang kita akan selesaikan insya-Allah. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.